Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, sekarang ini FJ berada betul-betul dekat kawasan Hotel Quasarena Meru Ipoh, di mana pada malam ini FJ nak buat konten berkaitan dengan pengalaman FJ mengalami gangguan lah sewaktu tahun 2014 kalau tak silap. Okey, dan sekarang ni di tepi FJ ni, okey, kita tunjuk kat korang. Okey, di tepi FJ ni adalah bangunan PKNP, iaitu Hotel Quasarena Meru sebelah kanan FJ ni. Dan di bahagian hadapan ini adalah kawasan bulatan Sultan Azlan Shah. Okey baik, jadi waktu kejadian tersebut, okey, FJ pada ketika itu ada kursus dekat hotel ini. Okey, kursus tu selama seminggu. Dan waktu tu FJ masih duduk di Ulu Kinta lagi. Okay, FJ ada kursus, FJ duduk dekat kawasan Ulu Kinta. Okay, jadi apa yang berlaku pada ketika itu, waktu tu program tu habis lambat. Okay, kita buka mas lah, senang nak bercakap. Waktu tu program tu habis lambat. Sekejap Okay, ni bulatan Sultan Azlan Shah. Waktu tu program habis lambat. Dan kemudian kita orang pun waktu tu program habis lambat. Jadi FJ pun dah terlewat untuk balik lah. Dan waktu tu ada makan malam disediakan. Jadi FJ pun makan lah dulu makanan yang disediakan oleh pihak hotel sebelum FJ balik. Jadi makan dah pukul 12 waktu tu. Okay, kalau tak silap FJ waktu tu hari Khamis malam Jumaat. Jadi FJ pun bergerak lah seperti mana jalan yang korang nampak dalam kamera ni. FJ bergerak daripada Hotel Quasarena Meru tadi untuk menuju ke Ulu Kinta. Jadi pada tahun tersebut, okey, yang ada struktur bangunan kat sini ialah Hotel Quasarena Meru itu dengan ini je, dengan Maiden je waktu tu, okey. Bulatan Sultan Azlan Shah ni tiada lagi. Lepas tu kedai-kedai kat sini pun tak ada, McDonald pun tak ada, apa pun tak ada lah. Kan waktu tu masih hutan-hutan lagi kan, masih kalau tak silap FJ, kawasan bulatan ni masih semak samun lagi waktu tu, ataupun kawasan hutan macam tu lah. So FJ naik motor, lalu jalan ni yang korang nampak ni. So FJ pun belok ke arah kiri. Okay, kisah gangguan ni FJ pernah ceritakan lah pada episod sebelum ni. Tapi masa FJ ceritakan episod tersebut, bukannya FJ pergi jalan ni, FJ cerita dalam bilik sajalah. Dan pada malam ni baru FJ nak pergi akan keadaan jalan ni macam mana. So belah kanan ni waktu tu maps pun tak ada lagi, masih hutan. Okey, kiri kanan ini adalah kawasan hutan lagi pada waktu itu. Jadi pada malam tersebut FJ seorang-seorang balik jalan kaki pula lah. FJ seorang-seorang balik naik motor. Waktu tu FJ seorang lah lalu jalan ni. Tapi FJ tak adalah fikir gangguan ke apa, sebab FJ pun bawa agak laju sebab nak sampai ke rumah dengan lebih cepat. So FJ lalu dekat jalan ni, sampailah dekat satu tempat tu nanti motor FJ termati tau. Okay, motor FJ termati. So sekarang ni kita pergi dulu layan jalan ni, okay. Okay, seperti mana yang korang nampak kat depan ni inilah laluan yang FJ lalu lah pada ketika itu. Dan kalau tak silap FJ pun, lampu-lampu jalan ni pun masih tidak ada, ataupun mungkin dah ada waktu tu tapi tak banyak, macam tak terang macam sekarang lah. Okay, tak terang macam sekarang. Dan pada malam tersebut FJ seorang-seorang je yang ada kat jalan ni naik motor. So keadaan berbeza dengan sekarang 2022. Tempat ni dah sangat membangun, sangat maju, ada macam-macam dan sebagainya lah. Dan orang pun ramai. Yang waktu FJ kena tu tempat ni baru dibangunkan. Okay. So ni traffic light yang FJ berhenti dulu lah sebelum nak masuk ke simpang menuju ke balik rumah. FJ nak menuju ke Ulu Kinta. Dia track dia pendek je, tak panjang. Cumanya FJ nak sharekan pengalaman FJ sama ada gangguan ataupun masalah teknikal motosikal lah. Tapi masa kejadian tu, apa yang berlaku, motor FJ pada keesokan harinya FJ check apa semua, memang tidak ada sebarang masalah. Dan FJ tak hantar pun motor FJ ke kedai motor ke apa ke, memang tak ada hantar langsung lah selepas daripada kejadian tersebut. So waktu tu pun FJ fikir, FJ tak adalah fikir itu adalah gangguan, sebab FJ jenis kepala otak, suka fikir logik dan sebagainya.
So waktu tu AJ fikir mungkinlah motor AJ mengalami kerosakan. Tapi disebabkan kerana keesokan harinya, hari-hari seterusnya motor AJ tak ada masalah langsung, tak ada mati enjin ke apa ke kan, tak ada langsung. So bila fikir-fikir balik, macam AJ fikir berkemungkinan lah itu mungkin adalah gangguan atas kapasiti itu. Bukannya AJ terus percaya bahawa AJ kena gangguan So waktu itu lalulah jalan ini seorang diri naik motor pada ketika itu. Jalan ni pada hari Khamis malam Jumaat tu tak banyak kenderaan. Sebabnya disebabkan kan hari orang kerja. So kenderaan mungkin tak ada sebab orang nak kerja keesokan harinya. AJ pula waktu tu baru habis kursus dekat hotel Kusirina Meru. So dalam perjalanan balik ikut jalan yang sama seperti yang korang nampak kat hadapan ni lah. Dulu kawasan sini sunyi. Belah kanan ni ada rumah flat kan. Dulu masa AJ lalu tak ada, ni hutan lagi belah kanan ni. Okay, kawasan hutan lagi. So berbeza dengan keadaan yang AJ lalu pada 2014 tu, yang AJ kena lah. Jadi AJ pun belok ke arah jalan ni. Okay, ni konten ni untuk AJ ceritakan balik tau. Sebab sekarang bukanlah waktu lewat tengah malam. Sekarang pukul 11.38 malam. Okay, so lalulah jalan ini. Ada nampak kan? Okay, masa lalu jalan ni, dia gelap macam ni lah lebih kurang. Okay, dia gelap macam ni. Tapi waktu AJ lalu tu tidak ada banyak kenderaan. Okay, ada macam 1, 2, 3 kereta je yang lalu pada malam tersebut lah. Adalah kereta juga lalu jalan ni, tapi ada 1, 2 kereta. Dan AJ sorang-sorang naik motor. Okay, dan seperti mana korang nampak malam ni, meriah kan malam ni kan. Sebab tempat ni dah membangun banyak pembangunan yang telah dibuat lah. Okay, so AJ pun lalu jalan ini. Okay, AJ nak tunjuk dekat korang tempat yang AJ kena motosikal AJ mati tu. Okay, cari kat depan lagi. So waktu jalan ni sempoi lah, macam biasa lah. Tak adalah apa perasaan pelik ke apa kan. Sebab laluan ni AJ lalu setiap hari waktu tu. Sebab AJ nak pergi kerja dekat Bangkaserai. So AJ akan keluar dekat Tol Ipoh tadi, terus lalu jalan ni. Jadi laluan ni adalah laluan hari-hari AJ lalu. So benda dah biasa lah. Cuma waktu tu kejadian tu waktu malam. Dan waktu tu selalunya AJ akan balik khusus tu seminggu. AJ akan balik macam pukul 10 lebih atau pukul 11 tu AJ dah gerak balik. Tapi waktu malam tu lewat, waktu tu dah sampai pukul 12 baru gerak. So AJ sorang-sorang je. Okay, sampai sini tak ada masalah okay je apa semua kan. Kalau tak silap AJ kat depan ni, kawasan depan ni, waktu tu lampu jalan pun kalau tak silap AJ tak ada tau lampu jalan ni. Dia macam kawasan gelap. Kita tengok sekali lagi. So kalau malam ni memang banyak kenderaan lah. So bezalah dengan dulu punya kejadian dengan sekarang, sangat beza lah. Sebab zaman dulu dekat Meru ni kira macam pembangunan dia baru buat. Jadi pendapatan pun waktu tu tak ramai orang duduk. So tak ada apa-apa lagi lah kan. Okay, kalau tak silap AJ dekat sini lah. Kalau tak silap AJ lah, kawasan yang AJ kena tu dekat kawasan sekitar dekat sini kalau tak silap. Okay, belah kiri ni ada Shell. Sekarang ni ada Shell. Dulu Shell ni tak ada lagi. Okay, kawasan hutan ni. Dan kalau tak silap jalan ni pun gelap. Jalan ni jalan gelap Belah kiri ni Shell ni tak ada lagi. Waktu AJ kena tu gelap lagi jalan ni. Belah kanan ni pun tak ada bangunan ke apa ke, masih gelap lagi. Okay, AJ nak tunjuk perbezaan zaman dulu dengan zaman sekarang. So kalau tak silap AJ kena dekat sini lah. Okay, waktu tu AJ naik motor, kawasan ni gelap. So bila AJ lalu dekat sini, motor AJ termati tiba-tiba dekat sini. Ni kawasan sebenar AJ tunjuk mati tiba-tiba. So bila AJ turunkan gear sampai gear 1 waktu tu, mengaum lah, sampai mengaum. Mula-mula dia rasa berat. Okay, lepas tu AJ turun gear 3, dia berat lagi, dia tak boleh nak gerak. Turun gear 2, dia berat, mengaum lah kan, tak boleh nak gerak. Sampai ke gear 1, sampai ke gear 1, motosikal AJ tak boleh nak gerak lagi. Maksudnya rasa berat. Okay, mula-mula AJ fikir itu masalah enjin lah. So sampai tiba-tiba termati motor AJ kat sini. Ni yang kat turun bukit ni kalau tak silap AJ, motor AJ termati. So
So bila motor AJ termati kat sini, AJ jadi main lajak tau, dengan lampu terpadam apa semua. Motosikal AJ terpadam terus, tak ada lampu, tak ada apa. So waktu tu AJ nampak, AJ tengok side mirror, dari belakang ada rolly trailer tau, daripada belakang. So AJ risau, rolly trailer tu sapu AJ kat sini kan. Jadi AJ waktu tu dengan enjin dah termati dan sebagainya, AJ pun ambil belah kiri, ambil rapat belah kiri. Sebab waktu tu lampu AJ dah terpadam, motosikal AJ dah termati, tapi masih ada lajak lagi. So AJ pun dah ingat motor tu akan terberhenti dekat sini lah. So lori trailer tu pun dia potong belah kanan. Satu je lori trailer waktu tu, dia potong belah kanan AJ. Bila lori trailer tu melepasi AJ, okay, dia melepasi saja AJ. AJ waktu tu masuk gear 1 tau, masuk gear 1. Okay, AJ terus maksudnya motor tengah lajak kan, AJ terus start motor macam melalui lajak motor lah. Tengok-tengok lepas je lori trailer tu, lepas daripada AJ, terus motor AJ start balik. Maksudnya situasi tu tak lama lah, sekejap je berlaku, terus start balik. Lepas lori trailer tu potong AJ. Waktu tu AJ tak fikirlah ini adalah gangguan ke apa. Okay, sampai kat sini habis lah kejadian tu. Dia kat jalan gelap yang tadi tu je. Okay, so bila AJ sampai balik rumah, AJ terus check motor lah. Sebab AJ ingatkan, sebab AJ esoknya nak pergi lagi kat hotel ni, AJ takut motor rosak ke apa. Balik tu AJ check, tengok motor apa semua, hidupkan, matikan, hidupkan, matikan. Memang tak ada masalah. So pada awalnya memang AJ fikir motor AJ rosak lah. Tapi bila lama-lama AJ fikir kejadian tersebut, dia macam agak pelik lah, di mana motor AJ memang tidak mengalami sebarang kerosakan. Kemudian bila motor AJ tu start, apabila lori trailer tu potong AJ, seolah-olah macam cerita seram biasa yang kita dengar kan. Mungkin ada benda tumpang AJ sampai motor tu tak boleh nak gerak, abang mampus. Lepas tu dia pergi tumpang kat trailer tu, sebab trailer tu tengah berjalan kan. Lepas dia tumpang tu, AJ pun baru boleh start motor. Macam itulah keadaan dia. Tapi AJ tengoklah belakang trailer tu, sama ada penampakan ke apa ke, memang tak nampak apa-apa lah. Sebab tu that's why AJ fikir logik motor AJ bermasalah. Tapi bila fikir balik, motor AJ memang tidak mengalami sebarang kerosakan. So itulah kejadian sebenar yang AJ alami dekat jalan ini. AJ bukan nak menakut-nakutkan ke apa, ini adalah pengalaman sebenar. Dan cerita ni pun berlaku pada tahun 2014. Berbeza dengan keadaan sekarang, banyak dah kenderaan yang lalu. So kalau korang mungkin ada pengalaman yang sama, lebih kurang sama, ataupun tempat kejadian yang sama, korang boleh komen dekat ruangan bawah. Kita nak baca pengalaman orang. Tapi kalau orang nak kritik ke apa ke, tu terpulang lah. Sebab AJ pun, kalau orang kritik pun AJ tak boleh nak katakan tidak lah. Sebab jalan tu memang antara jalan utama. So orang kata lah jalan tak ada apa-apa, AJ saja nak buat cerita tipu apa, terpulang. Itu pandangan masing-masing. Ini AJ pergi ni, AJ nak tunjukkan jalan tersebut sajalah. Okay, so AJ nak teruskan perjalanan menuju ke perhentian Gua Tempurung. Kita akan jumpa pada video episod Jalan Seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.